Okay, alright guys. Okay, tahu ramai yang tengah tunggu macam mana tutorial nak connectkan smartwatch Series 5 Pro version 2 ni dekat handphone korang. Okay, first kali sebelum kita start, nak bagi tahu korang smartwatch Series 5 Pro version 2 ni support phone Android dan iOS. So tak perlu risau, korang pakai iOS ke, korang pakai Android ke, tetap boleh connect. Okay, so yang penting korang kena ada Bluetooth sahaja. Okay, so first kali apa nak kena buat First kali macam ni, korang kena pergi dekat smartwatch korang. Lepas tu korang tap saja dekat bahagian tengah dan pergi dekat bahagian setting. Okay, selepas tu korang pergi dekat Bluetooth setting dan power on kan Bluetooth setting. Okay, selepas tu step yang kedua, korang kena pergi dekat handphone korang. Okay, sekejap korang kena pergi dekat handphone korang, pergi on Bluetooth handphone korang. Okay, pergi on Bluetooth handphone korang. Okay, selepas dah on kan Bluetooth, korang kena standby satu apps. Apps apa nak kena download Okay, apps ni korang kena pergi dekat sini, dekat smartwatch ni. Okay, dekat bahagian smartwatch, korang slide saja dekat bahagian tepi dan korang klik saja scan QR code link. Okay, selepas tu korang dah dapat QR code ni, korang pergi dekat kamera handphone korang. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, bagi dia scan dulu. Mana yang tak ada scan QR code nampak tak link kat bawah ni keluar. Okay, bila dia keluar link macam ni, kita terus tekan dan korang pergi dekat sini. Sekejap dia tulis welcome kan. Okay, yang mana Android pergi dekat sini, yang mana iOS terus pergi dekat sini. Okay, so download saja. Okay, selepas dah download, korang akan dapat satu apps yang macam ni. Okay, sebelum ni pernah download tapi dia salah apps. Dah test dulu apa semua, dia tak dapat ini. Kalau M2 jarak W, korang memang tak dapat nak connectkan smartwatch Series 5 Pro version 2 korang ni dekat handphone korang. Pastikan korang download M2W rapat. Okay, jangan jarak tau, rapat. Okay, sebab dia ada dua apps ni. Okay, jarak satu, yang tak jarak satu. So korang pastikan download yang rapat macam ni. Okay, so selepas dah ada apps, semua dah ada. So kita buat apa? Kita pergi dekat bahagian setting balik, pergi dekat bahagian Bluetooth. Okay, Bluetooth smartwatch. Okay, selepas tu korang kena slide dekat bawah sikit. Okay, slide dekat bawah, korang akan nampak search new device. Okay, selepas dah search new device, korang klik saja. Okay, klik search new device, kemudian korang pergi search new device dekat atas ni, klik. Lepas tu contoh ya, klik. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, selepas tu nanti kat sini search dia. Okay, search. Lepas tu nampak tak dekat sini ada pakai handphone Pixel 3 XL. So klik saja. Okay, selepas tu nanti dia akan tulis sini pairing. Okay, korang kena tunggu satu pop-up animation macam ni keluar dekat handphone korang. Korang klik saja allow dan pairkan. Okay, selepas tu untuk okay, yang mana pakai Android tu dia banyak sikit pop-up dia. Korang klik saja. Untuk dia request message semua, korang klik saja. Yang pakai Android. Okay, yang pakai iOS, korang dah connect kan. Selepas korang dah pair, nanti dia ada keluar pop-up juga. Pop-up tu untuk confirmation korang, permission daripada korang. Okay, untuk korang sahkan smartwatch ni boleh ke tak connect dengan handphone korang. So bila korang pair saja, nanti dia akan keluar macam ni. Okay, satu connection. Macam Android juga, dia ada keluar satu connection. Dan pastikan korang pergi dekat bahagian setting ni. Okay, setting dan korang allowkan semua. Okay, allowkan semua supaya phone call boleh masuk, media audio ada, contact sharing ada, text message pun ada. Okay, tahu ada separuh handphone dia tak akan keluar macam ni. Okay, ada separuh handphone dia keluar scene contact, notification sharing. Okay, so apa yang keluar tu korang allowkan saja. Okay, yang mana iOS punya, korang just pergi saja, klik dekat bahagian I ujung tu. Okay, I ujung tu klik. Lepas tu korang tengok sama ada korang dah allowkan ke tak. Kalau dah allowkan tak apa, biar je. Okay, selepas tu korang dah connectkan smartwatch dengan handphone. Sekarang ni apa pula Sekarang ni kita pergi dekat bahagian apps pula. Okay, sekejap pergi dekat bahagian apps balik. Pergi dekat apps tadi yang kita download tadi. Okay, M2way. Okay, selepas tu korang perasan tak dekat bawah ni ada Mine. Okay, Mine, klik Mine.
Lepas tu nanti korang nak connect, korang just klik saja dekat sini. Okay, Am tak dapat nak tunjuk sebab Am dah connect. Okay, Am dah disconnect tadi pun dia tetap dah connect balik. So korang tekan saja dekat sini. Okay, klik dekat sini, nanti dia akan scan dulu. Okay, smartwatch yang mana tengah onkan Bluetooth. So bila keluar T500 Plus, okay, macam ni dia tulis T500 Plus Plus, korang connect dengan itu. Okay, lepas nanti dia akan keluar pairing juga dekat smartwatch korang. Okay, tekan saja allow apa semua. Selepas dah connect, maksudnya smartwatch korang dengan handphone dah connect, apps dengan smartwatch pun dah connect. Dan pastikan korang pergi balik dekat bahagian Bluetooth korang. Okay, korang pergi dekat bahagian Bluetooth juga dan korang check semula. Okay, check semula on ke tak, allow kan ke tak. Okay, lepas dah allow kan tu, okay, barulah connection korang complete. Okay, kalau kita nak tahu device kita dah connect complete ke belum, korang just pergi dekat sini, find device. Okay, kalau sekiranya smartwatch korang berbunyi macam ni, maksudnya dia dah connect, full connect. Okay, so kita back balik. Okay, selepas tu dekat dalam apps dia ni ada apa Am akan ceritakan dekat korang supaya korang lebih faham. Okay, dekat sini korang boleh isi lah. Okay, nickname korang, avatar korang, logo gambar korang sendiri. Okay, lepas tu gender, birthday, semua korang boleh isi dekat sini nanti. Okay, selepas tu jangan lupa tekan save dekat sini. Okay, so dekat bahagian bawah ni adalah status kita punya connection, dan dekat sini adalah find my device. Dekat sini notification app. Sekiranya handphone korang tak ada notification apps ni, maksudnya handphone korang support untuk semua notification masuk dekat dalam smartwatch korang. So yang mana ada notification app ni best sikit. Sebab apa? Sebab nanti korang boleh allow-kan ataupun tidak. Okay, contoh kalau korang tak nak Twitter punya notification, so korang off kan lah. Okay, off kan. Kalau tak nak Kokotalknya off kan, tak nak Skype off kan. Okay, contoh korang dah allow kan semua ni, tapi notification tak masuk lagi. Okay, kalau korang pakai WhatsApp Business, pastikan korang pergi dekat personal application. Okay, personal application ni pergi je. Okay, lepas tu korang carilah apps yang korang guna. Contohnya WhatsApp Business. Contoh on kan WhatsApp Business. So semua WhatsApp Business, notification WhatsApp Business akan terus masuk dekat dalam smartwatch kita. Okay, so dekat sini korang boleh play around, mana notification yang korang nak on, mana yang korang tak nak, semua boleh adjust dekat sini. Okay, selepas tu dekat bahagian bawah ni adalah accessibility setting. Accessibility setting ni yang mana pakai Android ada nanti, dan allow-kan end-to-way apps ni supaya notification semua masuk dekat dalam smartwatch korang. Okay, okay, dekat sini ada step goal. Okay, step goal ni apa Am? Tak faham lah. Step goal ni adalah target korang. Contoh satu hari tu korang nak step korang 5,000. So korang target dekat sini 5,000 dulu. Lepas tu esok tu korang nak target lagi 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 14,000, 20,000. Korang target lah. Okay, boleh je. Okay, selepas tu dekat sini ada bahagian setting. Dekat bahagian setting ni korang akan dapat rise to wake up. Okay, korang on kan saja rise to wake up ni untuk kemudahan korang. Bila korang turun saja tangan, dia akan off kan smartwatch korang. Bila korang up saja, nanti dia akan on, automatic on. Okay, tak perlulah kita nak on kan home button ni lagi. So pastikan korang rise to wake. Okay, so dekat sini ada 24 hours. Kalau korang nak on pun boleh, tak nak on pun boleh. Okay, dekat sini ada language setting, dial management. Dial management ni apa Am? Okay, dial management ni untuk korang customizekan korang punya wallpaper. Okay, okay, so dekat sini korang boleh edit. Okay, korang boleh selectkan image korang. Okay, select saja image apa yang korang nak, semua boleh select. Selepas tu dekat sini Am tak pasti handphone Am yang tak nampak ke ataupun apa. Okay, sebab kat sini dia boleh setting. Korang boleh setting korang punya jam. Okay, kalau korang letak tepi ni boleh, korang nak letak tengah ni pun boleh, nak letak bawah ni pun boleh, semua boleh. Okay, korang boleh adjust je. Okay, macam Am nak yang macam ni, lepas save kan. Okay, selepas tu pergi dekat bawah ni, korang boleh adjust ni tau. Okay, macam Am ni, Am tak nampak sangat, tapi Am tahu yang ni untuk bahagian atas ni. Okay, korang perasan tak step count dekat bahagian atas ni? Ini. Okay, ni adalah step count. Kalau korang nak ubah sama ada heart rate, sleep, date, height ni tak adalah. Okay, korang boleh ubah ni. Okay, mana satu korang nak. Kalau BP, kalau heart rate dia akan tunjuk macam ni. So kalau korang nak ubahkan
Am nak letak dekat bahagian date lah, step count lah. Step count supaya Am tahu berapa jumlah untuk satu hari tu kan. Okey, dekat bahagian bawah ni pula adalah bahagian bawah ni. Okey, untuk bahagian date, perasan tak dekat sini? Okey, ni adalah date. Dan korang boleh ubah lah sama ada korang nak sleep, heart rate, step count. Okey, Am nak date saja, senang Am nak tahu. Okey, dekat bahagian bawah ni adalah color, sama ada color warna hitam, korang nak letak warna hitam, warna kuning, warna oranye. Ataupun kalau korang tak nak color yang ni, korang boleh pergi dekat bahagian ujung ni. Okey, dia akan tunjuk semua color. Okey, korang boleh ubah. Macam Am nak warna putih je. Okey, supaya nampak lebih lawa lah. Okey, so kita pergi yang mana ada tulis save dekat atas ni, pergi dekat bahagian save. Yang mana ada tulis determine ni, pergi determine. Okey, so lepas Am dah determine, so kita boleh proceed yang seterusnya. Kita boleh tengok dekat sini adalah remote photographing. Okey, untuk remote photographing ni adalah untuk korang ambil gambar daripada app smartwatch ni lah. Okey, selepas tu ada sleep monitoring, korang boleh adjust sendiri nanti. Sleep monitoring ni bila korang nak adjustkan time dia, bila korang nak suruhkan smartwatch korang remind korang boleh ubah nanti. Okey, dekat sini synchronize system time. Okey, contohnya korang dah connect, lepas tu korang disconnect, lepas korang nak connect balik, time dia dah lari. Okey, so korang pergi dekat sini synchronize system time. Korang pergi dekat sini, nanti dia akan tulis as a full, maksudnya time korang dah ikut waktu yang sebenar. Okey, macam Am. Okey, kita boleh tengok kat sini. Inilah time dia. Okey, so dekat bahagian bawah ni pula ada bahagian reset. Korang nak reset smartwatch korang sebelum korang connectkan dekat phone yang lagi satu. Okey, pastikan korang reset dulu. Okey, dekat sini adalah wearing away. Contoh kalau korang pakai tangan kanan, pilih tangan kanan. Kalau korang pakai tangan kiri, pilih tangan kiri. Okey, so dekat bahagian bawah ni adalah automatic heart rate measurement. Okey, sini dia akan automatic check korang punya heart rate, tapi korang kena letak lah. Okey, pukul berapa korang nak, pukul berapa habis. Okey, dan repeat berapa. Okey, repeat setiap berapa saat, setiap berapa minit, setiap berapa jam, korang boleh adjust dekat sini. Okey, so dekat bahagian sini kita dah settle. Dan last sekali dekat sini adalah untuk disconnect, unbind the device. Okey, untuk disconnectkan smartwatch korang dengan apps. Okey, dekat bahagian setting kita dah tahu apa dia. Dan dekat bahagian bawah ni adalah Bluetooth 3.0 connection guide. Dia akan tunjuk Bluetooth yang macam mana apa semua. Dan kat bawah ni adalah user privacy agreement dan about. Okey, ini adalah semua bahagian apps lah. Okey, so dekat bahagian seterusnya ni adalah bahagian motion. Motion ni yang bestnya korang boleh check tau dekat sini. Walking, run, cycling, indoor. Dekat dalam smartwatch pun dah ada apps untuk sport, tapi dekat dalam apps pun dah ada lagi sport. Okey, yang ada dalam apps ni specialnya korang boleh pergi dekat, contoh ambil walking pilih walking, kemudian nanti korang akan jumpa ni walking kilometer berapa. Okey, dia punya masa, average speed, step count dan kalori. Dekat sini pula adalah line GPS korang. Kalau line korang warna merah atau kuning, ini tak stabil, GPS korang tak stabil. Okey, kalau warna hijau barulah GPS korang stabil. Okey, korang nak tengok map tu dekat mana? Okey, dekat bahagian bawah ni. Okey, korang enter saja map. Dan dekat sini dia akan keluar satu map macam ni. Dia akan tunjuk dekat mana korang. Okey, kalau GPS korang warna hijau, dia memang akan tunjuk betul-betul dekat mana korang. Okey, kalau GPS Am sekarang ni warna kuning, sekejap kuning sekejap hijau, dia tak stable. So dia akan tunjuk macam ni. Okey, jarak sikit, dia tak tepat. Okey, so dekat sini nanti dia akan track, akan mark dekat mana korang pergi dan dekat mana korang pergi jogging, aktiviti semua dia akan mark. Contoh korang lari dekat sini, dia akan mark dekat sini, straight pergi dekat sini, lepas balik-balik dekat sini dia akan mark. Okey, so dekat bawah ni pula dia akan tunjuk berapa kilometer, berapa time, average speed dan kalori. Kalau korang nak tutup dia punya map, korang just pergi dekat bahagian apps ni. Okey, selepas tu korang pergi dekat bahagian pause dan end kan. Okey, kalau korang nak save korang punya data, pergi dekat keep moving ataupun korang end saja. Okey, Am nak end kan, nanti dekat sini tunjuk korang punya data lah. Tadi Am ada save, nanti dia akan tunjuk data dekat sini. Okey, apa maksud mark tu? Marks dia macam ni. Okey, dia akan tunjuk pergi sini, lepas pergi sini, pergi sini, pergi sini. So ini adalah mark dia. Okey, ramai yang tanya Am kan, GPS mark dia macam mana Am? Okey, mark dia macam ni lah. Kalau korang jogging dia akan mark sini. Okey,
Contoh korang jogging kawasan sini, dia akan mark dekat bahagian sini. Okay, so untuk seterusnya, ini adalah bahagian motion. Okay, ini adalah bahagian motion untuk GPS tracker. Okay, seterusnya ada bahagian data. Untuk bahagian data ni pula, dia akan tunjuklah data-data yang dia dah kumpulkan masa korang onkan Sport app dekat dalam smartwatch korang. Okay, selepas korang dah onkan, data semua akan transfer terus dekat dalam apps. Okay, dia akan tunjuklah. Okay, ini ada bahagian motion tadi kita dah on kan. Okay, nanti dia akan tunjuk average step, total step. Okay, dah test tadi, dia akan tunjuk macam ni. So dekat sini ada data untuk sleep pula, untuk sleep, untuk heart rate, okay, untuk BP dan untuk oksigen korang. Okay, untuk oksigen korang. Kemudian dekat bahagian bawah ni korang boleh pergi dekat bahagian health. Okay, dekat bahagian health ni dia akan tunjuk juga step korang hari ni berapa. Okay, target kita adalah 4,938. Okay, sebenarnya 5,000 tapi hari ni ada 62 step saja. Maksudnya kita punya target dia tak achieve lah untuk hari ni. Okay, selepas tu dekat bahagian sini adalah weather kita. Okay, dekat sini adalah indikator untuk step kita. Dan dekat bahagian bawah ni adalah data untuk hari ni. Okay, 62 step. Okay, berapa kilometer dan berapa kalori kita yang terbakar. Okay, selepas tu dekat sini kebanyakannya semua adalah data-data. Okay, data-data yang datangnya daripada smartwatch kita terus transfer dekat dalam app. So dalam apps ni kita boleh monitor data kita lagi senang. Okay, itu sahaja yang ada dekat dalam app smartwatch series 5 Pro version 2 ni. Okay, korang rasa berbaloi tak harga smartwatch hanya RM99 tapi dia punya function yang macam ni? Kalau korang rasa berbaloi, korang boleh dapatkan. Okay, betul-betul nak bantu korang untuk dapatkan smartwatch yang harga bajet rendah hanya RM99. Korang boleh pilih 3 pilihan warna. Warna red out, warna hitam ataupun warna navy blue. So korang boleh pilih, tanya ya Team Am nak warna apa. Okay, selepas tu korang boleh dapatkan 3 free gift lagi. Okay, free gift earphone, free gift casing, protector untuk korang. Okay, korang boleh dapatkan sekarang harga RM99 saja. Dapatkan dengan Team Ama Store. Okay, so thank you guys.